Bagaimana untuk kita memahami penurunan rizab antarabangsa dan impaknya kepada ekonomi dan rakyat? Di talian bersama saya sekarang ini adalah Dr. Afzanizam Abdul Rashid. Beliau merupakan Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam. Terutama sekali Doktor, secara mudahnya, apakah itu rizab antarabangsa dan mengapa kita ada rizab, Doktor? Okey, sebenarnya rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia ini merupakan aset kepada Bank Negara Malaysia, dan aset ni of course tercipta hasil daripada campur tangan Bank Negara dalam pasar mata wang, pasaran wang dan sebagainya. Dan antara kegunaan rizab ni adalah antaranya lah untuk kata tu campur tangan dalam pasaran mata wang apabila terutamanya berlaku kemeroapan yang tinggi. Dan buat masa ini saya tengok kemeroapan yang tinggi juga berlaku di pasaran mata wang, di mana ringgit bergerak agak volatile, dan ini banyak disumbang oleh sentimen berkaitan dengan kadar faedah di Amerika Syarikat, yang mana pihak Federal Reserve dijangka akan menaikkan kadar faedah pada bulan Mac. Jadi bila berlaku kemeroapan tersebut, maka terdapat keperluan untuk pihak Bank Negara untuk campur tangan untuk menstabilkan pasaran mata wang tersebut. Dan itu mungkin menyebabkan nilai rizab antarabangsa ni sedikit menurun. Walau bagaimanapun saya tengok trend jangka panjang, atau kalau kita lihat daripada tahun 2015 sehingga kini, sebenarnya trendnya meningkat. Dan kemudian kalau kita lihat parameter yang berlainan pula, seperti yang disebut tadi, import tertangguh iaitu 7.5 kali. Ini bermaksud nilai rizab tersebut melebihi apa yang diperlukan. Kerana minimum nisbah yang saya sebutkan tadi itu, nisbah import tertunggak itu adalah 3 bulan, tetapi apa yang ada sekarang 7.5. Jadi sebenarnya walaupun terdapat sedikit penurunan, tetapi secara umumnya nilai yang kita ada ni melebihi apa yang diperlukan oleh negara. Doktor, rizab antarabangsa kita dah menurun buat kali ketiga selepas 31 Disember dan juga 14 Januari lepas. Agaknya mengapa, Doktor? Dan adakah trend ini membimbangkan, Doktor? Saya tak kira sesuatu yang membimbangkan, kerana satu, saya lihat penurunan itu agak minimum. Dan kemudian penurunan itu seperti saya katakan tadi amat berkait rapat dengan sentimen di pasar mata wang, yang mana buat masa ini jangkaan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat merupakan sentimen utama. Kerana sebelum ini jangkaannya adalah kenaikan sebanyak 3 kali, dan sekarang ini telah meningkat kepada lebih pada 3 kali. Jadi disebabkan itu nilai mata wang dolar dilihat meningkat, dan secara translationnya nilai mata wang ringgit menurunlah. Jadi kalau situasi itu dibiarkan, mungkin nilai ringgit akan terus lemahlah akibat sentimen yang ada sekarang ni. Jadi apabila berlaku penurunan itu, maksudnya Bank Negara menjual pegangan aset asing untuk membeli nilai ringgit. Jadi apabila kegiatan membeli nilai ringgit itu, nilai ringgit menjadi lebih stabil lagi. Jadi itu saya kira satu perkara yang normal lah yang berlaku di dalam pasaran mata wang buat masa ini. Dan juga Dr. Afzanizam, sejauh manakah agaknya langkah-langkah pembendungan COVID-19 ataupun sekatan dan juga penutupan ekonomi ini mampu memberi kesan kepada paras rizab negara kita, Doktor? Okey, paras rizab negara banyak faktor lah yang mempengaruhinya. Satu adalah perdagangan antarabangsa, dan buat masa ini kita lihat akaun ataupun lebihan akaun semasa masih lagi positif. Jadi itu seharusnya membantu dalam meningkatkan rizab negara. Kemudian kita melihat aliran modal FDI-nya dengan pelaburan portfolio terutama dalam pasaran bond masih mencatatkan nilai yang positif, dan ini seharusnya dapat menyokong nilai rizab itu sendiri. Dan melihat kepada perkembangan ekonomi dan berkait rapat dengan COVID-19, saya kira program pemvaksinan dan kemudian kapasiti di dalam sektor kesihatan masih lagi terkawal, maka ini memungkinkan kerajaan untuk membuka dengan lebih luas lagi dari segi aktiviti ekonomi. Dan pembukaan ekonomi ini kalau dilakukan sebenarnya dapat membantu dalam merancangkan lagi aktiviti ekonomi, merancangkan lagi aktiviti perdagangan antarabangsa, dan ini juga seharusnya dapat membantulah dalam membina nilai rizab juga pada masa akan datang. Doktor, adakah dengan penurunan rizab ini ia mampu memberikan sebarang kesan kepada rakyat biasa, dan bagaimana agaknya ia mampu memberi kesan kepada rakyat itu sendiri? Okey, kesannya saya lihat adalah pergerakan mata wang ringgit itu sendiri.
Apabila pihak bank negara berjaya dalam menstabilkan nilai ringgit, itu tidak-tidaknya dapat mengurangkan kos mengimport bagi rakyat Malaysia ataupun bagi mereka yang mahu orang kata tu melancong ke luar negeri. Nilai mata wang ringgit apabila dia berada dalam keadaan stabil, ia seharusnya dapat mengurangkan kos perjalanan mereka lah. Jadi saya kira itu antara kesan-kesan positif hasil daripada kestabilan di dalam pergerakan mata wang ringgit. Dan juga doktor, kita ingin melihat ke harapan apa agaknya risiko yang perlu kita fokuskan atau perhatikan yang mungkin akan meneruskan lagi penurunan rizab kita selepas ini, doktor. Okey, risiko yang saya kira buat masa ini yang kita risau berkenaan dengan makroekonomi adalah risiko berkenaan dengan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Sebenarnya kita risau kalau katakanlah pergerakan itu begitu erratik, begitu rapid ataupun begitu meruap, itu mungkin akan menyebabkan pergerakan nilai mata wang di serantau dunia ini menjadi tidak stabil lah. Dan ini saya kira merupakan risiko yang kita perlu pantau, dan di sinilah peranan ini yang boleh digunakan untuk menstabilkan nilai ringgit itu tadi. Tapi kalau kita lihat seperti katakan tadi, parameter yang saya sebutkan tadi itu seperti import tertunggak tu melebihi nilai minimum, iaitu 3 bulan. Jadi ini bererti pihak bank negara mempunyai sumber-sumber yang mencukupi bagi menstabilkan pergerakan nilai ringgit. Baik, terima kasih Dr. Afzanizam Abdul Rashid. Beliau merupakan Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam yang menjelaskan kepada kita apa impaknya penurunan rizab antarabangsa dan juga kepada ekonomi dan juga rakyat.